Tuan Speaker, atas isu peraturan Dewan, saya menarik perhatian Tuan Speaker kepada peraturan 36, kurungan 12 dan juga peraturan 99. Saya mohon mendapatkan petua daripada Tuan Speaker. 36. 12 adalah mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan disifatkan menghina majlis boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan bagi kesalahan itu, dan 99 keputusan Tuan Yang Dipertua berkenaan dengan sebarang perkara tafsir dalam mana-mana jua peraturan mesyuarat ini atau berkenaan dengan kelaziman adalah muktamad kecuali jika ada usul bersendiri menentang keputusan Tuan Yang Dipertua. Saya juga mohon merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Tuan Speaker. Sebentar. Perkara berapa yang berhormat Jelutong? 62. 62. Timbalan Speaker. 63, maafkan saya. 63 berkaitan hak kebebasan ahli-ahli parlimen. Keistimewaan Parlimen di mana peruntukannya berbunyi seperti berikut. Jikalau diizinkan, saya mohon membaca. Silakan Yang Berhormat Jelutong. Keesaan apa-apa prosiding di dalam mana-mana satu majlis parlimen atau dalam mana-mana jawatan kuasanya tidak boleh dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah. Dan peruntukan 63.2, artikel 63.2, tiada seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya, dan peruntukan artikel 63 kurungan 3 juga. Tiada seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang disiarkan oleh atau di bawah kuasa mana-mana satu majlis parlimen. Kalau Timbalan Speaker masih ingat lagi, pada minggu lalu, saya percaya 21 hari bulan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi penjelasan di Parlimen selepas satu soalan ditanya oleh Yang Berhormat Rasah berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah menjelaskan bahawa Yang Berhormat Bagan tidak pernah membatalkan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Ketika itu tidak ada mana-mana ahli parlimen yang menentang. Maksudnya kenyataan itu telah diterima, memang adalah benar. 2 hari kemudian, Yang Berhormat Machang telah membuat satu laporan polis, iaitu pada 24 hari bulan Mac di Balai Polis Dang Wangi kalau tak silap saya, menuduh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat kenyataan palsu di Parlimen. Perkara ini telah mendapat liputan di media massa, media sosial, dan Yang Berhormat Machang, saya kurang pasti sama ada beliau hadir atau tidak ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat penjelasan, tanpa membangkitkan sebarang perkara, pertanyaan terhadap penjelasan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Machang telah membuat satu laporan polis. Ini adalah sikap yang melampau dan keterlaluan. Sesuatu yang perlu dipandang serius oleh Dewan Yang Mulia ini. Saya mohon Dewan Yang Mulia ini mengambil perhatian tentang sikap Yang Berhormat Machang. Beliau entah pergi ke mana sekarang, dah melarikan diri. Mungkin tahu perkara ini akan dibangkitkan. Yang Hormat. Saya belum habis lagi, Muhammad. Saya belum habis lagi. Yang Saya belum Berhormat habis lagi. Duran, I'm raising a standing order. Saya akan beri ruang kepada setiap perkara yang dibangkitkan. Yang Berhormat Jelutong, Saya akan habiskan. Ya, pendekkan. saya akan pendekkan. Direct to the Jadi point. saya di sini, kalaulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengelirukan Dewan atau kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah tidak betul, perkara ini boleh dirujuk kepada jawatan kuasa. Yang Berhormat Machang boleh membuat usul untuk merujuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Kenapa tidak berbuat demikian? Kenapa pergi membuat laporan polis? Ini adalah persoalan saya, dan saya merayulah Timbalan Speaker sebagai seorang yang adil dan budiman yang tegas.
Jangan beri ruang kepada Yang Berhormat Macang untuk memperlekehkan prosiding di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Duduk Yang Berhormat. Silakan Yang Yang Berhormat, 3612 bukan perkara baru dalam Dewan ini. Pihak kami pun mengemukakan secara bertulis dan mengemukakan secara oral, secara lisan di Dewan ini. Namun, keputusan speaker dalam setiap kali 3612 dibuat adalah untuk mengemukakan secara bertulis. Nothing, no different daripada usul yang dibawa oleh 3612 Puchong. Saya minta kalau itu merupakan satu convention dan proses dan prosedur, 3612 terpakai. Jadi maknanya kalau ada isu yang dibawa di bawah 3612 harus diumumkan secara bertulis pada Yang Berhormat Speaker. Terima kasih, Hormat. Baik. Terima kasih Tuan Speaker. Pada masa, saya nak tambah Yang sikit. Berhormat Pada masa, Kampar, ya, saya telah terima dengan jelas apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Jelutong dan juga Yang Berhormat Beluran. Jika benda yang sama, saya tidak benarkan. bukan, saya Kerana hanya nak buat tidak mahu tambahan. buang masa. Semasa Yang Berhormat Tan Yang Boo membuat Berhormat, kenyataan, tak ada apa-apa dengar usul. saya cakap. Ya, Ya, kalau benda yang sama, tak perlulah. Melainkan Yang Berhormat Kampar hendak bangkitkan perkara yang baru. Ada perkara baru atau benda sama? ya benda sama. Tapi saya nak bagi Sama, kan? penjelasan. Duduk. Penjelasan semasa Kalau kenyataan dibuat, tak ada apa-apa Yang usul. Berhormat- Sama ada oral. Yang Berhormat Kampar, amaran pertama. You bangun lagi sekali Yang Berhormat Kampar, amaran kedua. Masuk amaran ketiga, saya tidak keberatan 3 hari saya gantung. Ingat ya. Kalau benda lain daripada apa Yang Berhormat Jelutong cakap, saya boleh terima. Lain daripada apa Yang Berhormat Beluran cakap, saya boleh terima. Tapi kalau retorik juga benda yang sama, minta maaf. Okay? Bagi saya buat satu ruling berkaitan apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong dan Yang Berhormat Beluran. Okey, ini petua saya. Kalau kita lihat undang yang tertinggi pada negara dalam negara Malaysia adalah perlembagaan. Perkara 3 dengan izin accord dengan that immunity kepada tiap ahli parlimen yang berhormat dalam dewan ini. Melainkan di luar dewan ini yang berhormat boleh subjek dan izin kepada civil law, civil suit. Ya, ini kepahaman saya. Kalau convention saya baca dalam buku parliamentarian panduan di New Zealand, di UK Westminster pun sama, lebih kurang begitu sedemikian, dan kita mengamalkan Westminster system pada dasarnya. Ya. Jadi apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong itu dari perspektif akademiknya, ya, memang wujud. Manakala apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Beluran juga, amalan convention yang dilaksanakan dalam dewan ini adalah sedemikian juga. Jadi saya dengan ini memberi petua dan pendapat bahawa apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong adalah relevan dan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Beluran itu relevan, selari dengan peruntukan perlembagaan, selari dengan peraturan dalam dewan ini. Ya. Oleh yang sedemikian, saya sarankan Yang Berhormat Jelutong atau mana-mana Yang Berhormat yang terkilan melaksanakan kuasa-kuasa di dalam peraturan ini juga dengan menyusulkan secara bertulis. Dan manakala apa yang dinyatakan oleh Yang Beluran itu adalah praktik yang dilaksanakan oleh Dewan kita. Apa saya faham, kerana dengan sedemikian speaker dapat melihat daripada rekod-rekod daripada apa yang dilaksanakan, apa yang berlaku di dalam Dewan ini dan mencapai kepada keputusan yang seadilnya. Itu petua saya. Kita balik kepada peraturan, balik mesyuarat kita. Yang setiausaha, peraturan